الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dapat kita kembali untuk bertemu dan meneruskan kuliah kita dengan mengambil faedah daripada buku pintar Ilmu Tauhid yang merupakan kompilasi fatwa dan risalah-risalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallahu taala yang disusun oleh Abu Fadli Rabbani hafizahullahu taala, iaitu kitab yang diterbitkan oleh Media Tarbiyah cetakan yang pertama Rejab 1440 Hijrah bersamaan dengan April 2019. Sebuah kitab yang memuatkan hal yang terkait tentang tauhid dan lawannya, iaitu syirik, yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf agar ia berada di atas tauhid yang benar, benar dalam tauhidnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan selamat tauhidnya daripada sebarang pembatalnya, iaitu kesyirikan dan hal-hal yang bersangkutan dengannya. Sebuah kitab yang memuatkan 12 bab, iaitu 12 perbahasan, yang dimulai dengan bab yang pertama pengertian ilmu tauhid dan diakhiri dengan bab yang ke-12, iaitu fenomena kesyirikan dari zaman ke zaman. Dan kita sedang berada pada bab yang ke-11, iaitu aktiviti manusia yang berpotensi jatuh kepada kesyirikan, yang mana memuatkan 28 perkara. Dan insya-Allah pagi ini kita akan meneruskan, iaitu penjelasan dan huraian, iaitu perkara yang ke-8, iaitu tentang sihir. Dan kita mengetahui bahawa sihir adalah merupakan salah satu perkara yang dijelaskan dalam syariat menerusi wahyu, iaitu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memaparkan kisah-kisah terkait tentang sihir. Dan sihir merupakan salah satu daripada larangan Allah Ta'ala dan merupakan salah satu daripada dosa besar, yang mana pelakunya dijatuhkan hukuman kafir, dan dia keluar daripada agama ini, dan hukuman baginya adalah hukuman yang sangat berat. Yang akan datang nanti penjelasan oleh Syekh rahimahullah dalam perbahasan tentang sihir. Baik, sihir adalah merupakan salah satu daripada profession yang tertua yang dilakukan oleh manusia, daripada pelbagai kalangan bangsa dan juga peradaban manusia yang pernah wujud di atas muka bumi sejak awal sampai ke hari ini. Maka sihir masih lagi dilestarikan. Bahkan di setengah masyarakat, sihir itu merupakan kebanggaan dan profession yang sangat dihormati bagi kaum tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam Al-Quran dipaparkan tentang kisah sihir pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yaitu bagaimana Fir'aun telah menghimpunkan seluruh tukang-tukang sihirnya yang pakar-pakar yang mahir untuk
berhadapan dan melawan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ya kita juga ya mengetahui bahawa kisah bagaimana ya tentang seorang lelaki yang merupakan ya ahlul kitab, ketika dia nak mati, ketika dia usia tua, dia telah mempersiapkan penggantinya. Ya, ahli sihir. Ya, dia nak mempersiapkan penggantinya, lalu dipilih seorang budak untuk mempelajari sihir itu dengannya. Namun pada masa yang sama, qadarullah, anak itu bertemu dengan ahlul kitab dan dia memiliki dua guru. Satu guru yang berada di atas kebatilan dan satu guru berada di atas tauhid. Sebagaimana ya tentang tafsir surah Al-Buruj. Baik. Sekarang kita akan meneruskan penjelasan Syekh rahimahullah pada bab sihir, di mana sebelum ini kita telah memasuki perbahasannya, dimulai dengan mukadimah ya tentang definisi sihir dari sisi bahasa dan juga istilah. Kemudian bermacam-macam jenis sihir. Kita juga ya menjelaskan ya tentang ya memasuki perbahasan awal tentang pengertian sihir menurut istilah syariat, yaitu pada muka surat 308, di mana di dalam perbahasan ini Syekh rahimahullah menjelaskan tentang dua perbahasan dari segi syariat. Baik, kita mulai kembali pada pengertian sihir menurut istilah syariat, muka surat 308. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, menurut istilah syariat, sihir itu ada dua bahagian. As-sihru ya terbahagi pada dua, ya anwa' sihir ini, anwa' pembahagian sihir kepada dua bahagian. Pertama, buhul dan jampi-jampi, yaitu bacaan-bacaan dan jampi-jampi yang digunakan tukang sihir agar dapat meminta bantuan. Ya, dalam usaha meminta bantuan, sarana, cara untuk mendapatkan bantuan syaitan-syaitan untuk mengirimkan berbagai keburukan kepada orang yang hendak disihir. Ya, menggunakan ya kepada orang yang hendak disihir. Jadi ini adalah yaitu cara yang pertama. Dan sebagaimana kita mengetahui bahawa sihir adalah kesepakatan antara tukang sihir, ya, kesepakatan tukang sihir dan juga syaitan. Dia elemen dia sihir ni mesti ada dua ni, yaitu tukang sihir dan juga syaitan. Dengan ketentuan, dengan syarat di antara keduanya itu telah buat ya perjanjian, persetujuan bahawa tukang sihir itu akan melakukan pelbagai keharaman atau kesyirikan dengan imbalan pemberian pertolongan syaitan kepadanya dan ketaatan untuk melakukan apa saja yang diminta. Jadi saling-saling masing-masing di antara dua pihak mengambil manfaat. Dan dalam sihir ini ya memiliki rukun-rukunnya. Sihir ini memiliki rukun, ya nanti akan datang penjelasan pada ayat, ya pada ayat iaitu surah Al-Baqarah ayat 102 hingga 103. Kita akan buat kesimpulan tentang sihir itu memiliki rukun-rukun, yaitu yang terdiri daripada 3 atau 4 rukun. Baik. Jadi pertama iaitu menerusi buhul dan jampi-jampi, bacaan-bacaan tertentu, dan juga menggunakan benda-benda tertentu. Buhul ya ikatan yang diikat, buhul seperti mana Nabi SAW yang disihir oleh Labid Al-Aqsam, ya, Yahudi itu, dengan mengambil rambut Nabi SAW, ya, kemudian juga dan seterusnya. Baik, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum ila akhir ayat. Mereka yakni para tukang sihir itu tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka itu mempelajari sesuatu yang mencelakakan mereka dan tidak memberi manfaat pada mereka. Jadi Allah jelaskan tentang sihir ini sebagaimana seluruh kerja buat makhluk, semuanya itu adalah di bawah pengaturan dan juga kehendak serta keizinan Allah untuk sesuatu itu berlaku. Ya, jika tidak diizinkan maka ia tidak akan berlaku.
Sebagaimana kita tahu sihir itu nanti ada juga ada penghalangnya. Ya, bagaimana seseorang itu agar dia selamat daripada terjatuh ke dalam kejahatan tukang-tukang sihir. Ya, Allah Ta'ala mengajar kita bagaimana untuk membentengi diri daripada tipu daya dan kejahatan sihir. Dan Nabi SAW mengajar kita berbagai cara juga, yang menerusi kegiatan aktiviti harian kita yang diatur menurut sunnah Nabi SAW, yang mulai daripada masuk ke tempat tidur dan bangkit daripada tidur sepanjang di antara dua waktu itu, sepanjang kehidupan di siang hari dan di malam hari, ada bacaan-bacaan ya, yang dibaca untuk kita menjaga keselamatan diri kita daripada segala kejahatan. Kejahatan yang paling utama tentunya daripada kejahatan ketua segala tukang sihir, iaitu syaitan, laknatullah, dan sekutu-sekutunya. Dan juga kejahatan-kejahatan yang datang daripada perkara-perkara yang zahir, yang ini yang batin, yang tak nampak, iaitu sihir, dan juga yang lain-lainnya. Baik, jadi Allah menjelaskan tukang sihir itu sesekali tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana tukang sihir Fir'aun ingin mencelakakan Nabi Musa AS dengan ya, ular mereka itu, ya, yang mereka sihir daripada tali menjadi ular pada pandangan manusia. Tapi itu bukanlah sihir yang hakiki, tetapi sihir yang bersifat khayali, iaitu menipu daya mata dalam melihat, tiada hakikatnya. Tapi mukjizat Nabi Musa AS adalah hakikat, daripada tongkat bertukar menjadi ular yang benar, ular betul, lalu memakan semuanya. Maka sebab itulah tukang sihir itu yang sangat mengetahui tentang hakikat sihir akhirnya beriman dengan Nabi Musa AS, ya, dalam sekelip mata itu. Dan mereka sanggup mempertahankan iman mereka walaupun diancam dengan dibunuh. Dan memang dibunuh oleh Fir'aun, kerana mereka adalah orang yang mengetahui dan mereka tidak memiliki sifat sombong. Setelah tegak kebenaran di hadapan mereka, ya, serta-merta mereka mengimaninya. Sebab itu, ya, sifat tawaduk, akur dengan kebenaran walaupun daripada musuh, akan mendatangkan faedah dan keuntungan untuk negeri akhirat. Tetapi kalau tiada sifat tawaduk, sifat sombong itu yang membentengi diri daripada kebenaran, maka sungguh orang seperti itu akan menjadi orang yang sangat rugi. Ya, bahasa kasarnya, mereka celaka di dunia, bertambah celaka di negeri akhirat. Jadi pelajaran yang berguna daripada kisah tukang sihir dan Nabi Musa AS adalah pelajaran yang abadi sampai ke saat ini, ya, untuk orang-orang yang berinteraksi dengan kebenaran dan kebatilan. Yang kedua, mentera-mentera dan ramuan-ramuan yang dapat mempengaruhi tubuh, akal dan kehendak serta angan-angan orang yang disihir. Ya, mentera-mentera, bacaan-bacaan tertentu, ya, yang menyeru. Mentera-mentera ni selalunya berbentuk menyeru dan sebagainya. Kalau di kalangan orang-orang Melayu, mentera-mentera ni seperti jampi serapah dan disebut dengan sebutan-sebutan tertentu, dan diiringi dengan upacara-upacara tertentu dan menggunakan objek-objek tertentu. Ramuan-ramuan, ya, seperti sihir santau umpamanya. Jadi bawa pelbagai jarum, paku, kaca, ya, seperti yang diambil daripada buluh tu dipanggil apa? Buluh yang halus-halus tu. Miang buluh, miang tebu, apa-apa kulit yang ada miang itu. Ya, lalu dengan mentera tertentu dan ramuan-ramuan yang berbisa itu, lalu, ya, dihembuskan perkara tersebut, ya, dihantar menerusi angin, ya, kepada orang yang ingin disihir, yang kemudiannya mengakibatkan, yang mendatangkan keburukan dan mudarat kepada orang yang disihir, sehingga menyebabkan tubuh, akal dan kehendak yang terganggu, sehingga boleh membawa kepada maut, kematian. Baik. Maka anda dapat menyaksikannya seperti orang-orang yang hilang ingatan dan berhalunisasi. Ini contoh. Mereka hilang ingatan, mereka hilang semangat, mereka berubah sikap,
mereka pada waktu-waktu tertentu akan berperilaku aneh ataupun menghadapi kesakitan yang amat sangat yang tak dapat diucapkan, bahkan tak dapat pula diubat oleh perubatan-perubatan zohir ini, perubatan moden dan seumpamanya. Yang seperti ini mereka namakan dengan sihir as-sarfu dan atfu. Al-atfu. Sarfu as-sarfu. Sihir atfu itu iaitu sihir yang dilakukan para tukang sihir untuk membuat seorang lelaki itu lengket dengan isterinya. Lengket ni maknanya apa? Terikat. Tujuan sihir itu supaya contoh isteri atau suami itu tunduk, taat, patuh, membuta tuli. Tak ingat orang lain dah, ingat pada pasangan saja. Jadi ikut saja, akur, patuh seperti seorang yang orang yang bodoh, seperti lembu yang diikat tu, ditarik ke mana dia pergi. Ini di kalangan orang Melayu ni ada sihir seperti ini. Dulu bagi apa? Maaf dengan izin, nasi kangkang dia bagi. Seorang isteri memperbuat perkara itu terhadap suaminya sehingga suami itu jadi pak turun. Dan terkadang si isteri itu pula memiliki lelaki-lelaki yang lain. Jadi suaminya tidak berkata apa-apa, tidak boleh berbuat apa-apa, tengok, lihat saja. Seperti itu. Ini sihir yang sangat berbahaya dan terlarang, membawa kepada perkara-perkara kejahatan. Jadi kalau seorang isteri itu mengawal suaminya sehingga suaminya menjadi seorang lelaki yang tunduk, menjadi dayus, menjadi bodoh. Tu. Jadi queen control istilahnya. Takut. Disebabkan oleh disihir oleh isteri atau wanita. Wanita menyihir lelaki yang lain. Hingga laki-laki tersebut seperti haiwan ternak yang anda tarik ke mana pun anda suka. Itu al-atfu. Adapun sihir as-sarfu adalah kebalikan daripada sihir al-atfu. Dan sihir ini mempengaruhi keadaan tubuh orang yang disihir sehingga semakin melemah sampai ia tidak berdaya dalam pandangan dan akalnya. Ia menghayalkan sesuatu yang berbeza dengan kenyataan. Dan betapa banyak orang yang terkena sihir as-sarfu ini menjadi gila. Wal-iyazubillah. Sihir ini menjadi gila. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui tentang kisah seorang sahabat Nabi SAW bersama dengan sahabat lain lalu daripada satu kaum itu, yang mana ketua kaum itu bukan ketua kaum, salah seorang daripada kaum itu gila sehingga dirantai, diikat dengan besi. Kemudian diru'yah dengan suratul Fatihah. Dengan surah Fatihah itu Allah, dengan izin Allah, maka dia sembuh. Jadi menunjukkan ayat-ayat Al-Quran ini dan juga zikir-zikir doa yang diajar oleh Nabi SAW untuk membentengi diri dan melepaskan ikatan daripada segala sihir itu sangat mustajab. Tapi tentunya dengan beberapa syarat. Dan itu dipelajari secara khusus dalam bab iaitu ruqyah syar'iyyah. Baik. Sihir as-sarfu ini juga adalah sihir yang as-sarfu ini adalah kebalikan daripada sihir al-atfu. Jadi al-atfu ni dalam bahasa lain juga boleh dikatakan mulanya awalnya benci. Kemudian dia membuat orang tu cinta, suka, tergila-gila pada seseorang sampai tak boleh tidur malam. Teringat, tak boleh buat kerja dan sebagainya. Akhirnya menjadi seorang yang seperti berputus asa. Tapi as-sarfu ini pula dipalingkan. Palingkan pula, saling membenci pula. Mula saling cinta mencintai. Ni sihir ini digunakan untuk mencerai-beraikan suami isteri. Sehingga suami benci pada isteri, isteri benci pada suami. Begitulah. Anak benci pada ayah. Begitulah kebalikan daripada itu. Ini dua sihir yang memiliki tujuan yang saling bertentangan. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, sihir adalah jimat-jimat. Jimat itu adalah azimat. Azimat ni apa? Sesuatu benda yang diikat, yang digantung, berbentuk objek, tali dan sebagainya. Dan orang-orang kafir banyak menggunakan ini. Terutamanya orang-orang Hindu. Cuba lihat orang Hindu. Macam-macam tali dia ikat. Gelang, macam-macam lah. Yang didapatkan daripada sami-sami mereka. Kebiasaannya mereka itu akan diikat di tangan-tangan mereka itu. Baik yang lelaki maupun yang wanita. Di kalangan orang Islam pun ada.
Jika mereka terjatuh dalam sihir ini, mereka biasa juga memakai gelang-gelang. Ini antara ciri khas sihir yang boleh dilihat sebagai penangkan, azimat. Ya, gelang tu dalam pelbagai bentuk. Sebab itu gelang itu dilarang dalam agama. Ya, memakai gelang dan bergantung pada gelang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Tauhid ada perbahasan tentang bab ini. Ya, secara khusus pada perbahasan tentang memakai tangkan. Ya, dan didatangkan hadis Nabi SAW tentang hal ini. Baik. Jadi sihir adalah azimat-azimat, ya, jampi-jampi. Azimat ini boleh juga bentuk dalam apa? Dalam bentuk raja-raja. Ya, gambar-gambar. Ini juga di kalangan ya orang Melayu. Dia banyak ni azimat-azimat yang ditulis dalam tulisan Jawi, tulisan Arab itu. Yang mereka menganggap itu adalah perkara yang dibenarkan. Dia ditulis dalam raja, ya, dalam bentuk segitiga, kemudian dibentuk huruf-huruf itu. Ya, dan ini raja-raja ini, ya, atau dipanggil awfaq. Itu semuanya adalah salah satu daripada bentuk-bentuk sihir. Walaupun yang dia tulis itu adalah ayat Al-Quran dalam bentuk yang berbagai, namun dihiasi dengan berbagai tulisan-tulisan bentuk objek dan seumpamanya. Ya, sehingga ada buku khusus yang ditulis yang merupakan buku-buku sihir yang banyak tersebar di kalangan masyarakat, yang kemudian dijadikan rujukan. Sebab itu penting untuk mengetahui perkara ini. Ya, di kalangan masyarakat aku terkenal buku Mujarrabat. Buku Mujarrabat. Buku Samsul Ma'arif Al-Kubra. Ada beberapa lagi buku. Ya, ditulis oleh Syekh, tulis depan nama Syekh sekian-sekian, tapi buku tu penuh dengan ilmu sihir. Ya, dicampur-campur dan berbagai petua-petua dan seumpamanya. Ini sangat berbahaya. Ya, padahal kita telah dicukupkan dengan ya, ayat-ayat hadis-hadis Nabi SAW untuk kita amalkan. Ya, sama ada untuk peninding diri atau untuk kesembuhan diri atau kesembuhan orang lain digunakan. Ya. Dan buhul-buhul yang mempengaruhi kepada tubuh dan hati sehingga dapat membuat sakit dan dapat membunuh dan dapat memisahkan suami dengan isterinya. Ya, sebab itu Nabi SAW ajar ya, seorang yang baru berkahwin, ada bacaannya, ada aturannya, ada ucapan terhadap orang yang baru berkahwin. Ya, bagaimana Nabi SAW ajar. Banyak ajaran-ajaran itu untuk ya, menjaga daripada kejahatan tukang sihir. Baik. Ya, seperti contoh, kita pergi satu tempat, singgah di tempat-tempat yang banyak manusia, sebagaimana yang telah kita nyatakan, perhimpunan manusia di pasar. Masuk pasar, Nabi SAW ada baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, ya, yuhyi la hayyun la yamut, dan seterusnya. Sehingga diberikan sejuta kebaikan, diangkat sejuta keburukan. Sebab pasar tempat maksiat, tempat syaitan banyak. Ya. Banyak berlaku tipu daya dan kejahatan mata-mata manusia yang memandang. Itu penyakit ain itu. Dan juga pandangan yang hasad. Dan juga intipan orang-orang yang jahat. Itu. Begitulah di tempat-tempat persinggahan, ya, di terminal, di airport, ya, stesen bas dan macam-macam, di RNR. Dia baca, Nabi SAW ajar mudah saja bacaan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini kita belajar dalam bab apa ni? Bab isti'azah. Ya, ibadah yang agung. Isti'anah, isti'azah, istighatsah. Semuanya hendaklah dilakukan ya, hanya untuk Allah semata-mata. Allah dia adalah Al-Hafiz, yang maha menjaga. Yang bergantunglah kepada yang maha menjaga, iaitu Allah Ta'ala dengan apa? Mengikuti apa yang telah ya, disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Baik, seterusnya sihir membawa kepada kesyirikan dan kekufuran. Ya, sihir membawa kepada kesyirikan dan kekufuran, maknanya orang-orang yang terlibat dengan sihir ini maka jatuh pada mereka hukum apa? Kafir. Kerana mereka telah melakukan kesyirikan. Maknanya siapa saja yang mempelajari, mengajarkannya, mengamalkannya, meredainya, mempromosinya, menyokong, mendukung, semuanya dapat hukum yang sama. Iaitu syirik, telah melakukan kesyirikan dan kekufuran. Ya, maknanya terbatal keislaman. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Nawaqidul Islam, iaitu An-Naqidus Sabi',
pembatal yang ketujuh, ketujuh, ya, yaitu as-sihru. Dengan kata beliau rahimahullah, an-naqidus sabi' as-sihru wa minhu as-sarfu wal 'atfu faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Tu sihir, ya. Di antaranya bentuk sihir yang Syekh rahimahullah sebut, yaitu untuk menghilangkan rasa cinta dan mendatangkan rasa cinta. Tadilah, ya, mendatangkan rasa cinta dan juga iaitu menghilangkan rasa cinta, itu permusuhan. Jadi siapa faman fa'alahu, siapa yang melakukannya, au radiya, dan redha atau redha dengannya, dengan sihir itu, kafar, maka kafir dia. Ya, apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Ya. Ini tentang kisah, ya, malaikat Harut dan Marut yang Allah turunkan pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Di mana tu? Di Iraq, di Babilonia. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu pada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cubaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Surah Al-Baqarah ayat 1. Nanti datang sini ayat ni. Jadi sihir membawa kepada kesyirikan dan kekufuran. Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, Babylon, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu pada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cubaan, ujian bagi kamu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, yakni malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan isterinya. Sihir apa ni? Sihir pemisah. Sihir pemisah. Ya, sihir pemisah. Itu, iaitu as-sarfu. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa yang membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 102 hingga 103. Kita mengetahui bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah raja dunia, yang tidak ada raja seumpamanya sampai hari kiamat.
di mana kerajaannya terdiri daripada tentera udara, tentera darat, tentera ghaib. Tentera ghaib tu jin-jin dan syaitan tu semua berada di bawah pengawalan dan pengawasan. Tunduk, takut, ikut perintah. Baik. Jadi daripada ayat ini berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ayat ini adalah dalil yang jelas bahawasanya sihir adalah kekufuran apabila bersinergi dengan syaitan, bila bersekutu, bersepakat, bergabung dengan syaitan. Sebab syaitan tidak mungkin mahu membantu manusia melainkan dengan sesuatu yang menjurus kepada kesyirikan. Jadi ayat ini sangat terang dan jelas, iaitu daripada ayat ini ada beberapa perkara. Ada 5 perkara yang terkait tentang ilmu sihir. Sihir ni adalah merupakan salah satu ilmu. Dia ilmu dia. Satu disiplin bidang ilmu. Jadi ada akademi dunia yang mengajarkan sihir. Dalam filem-filem banyak sekali ditunjukkan tentang sihir ini, betul kan? Sehingga ada cerita yang mengisahkan tentang akademi sihir, mengajar ilmu sihir sampai menjadi pakar. Dan memang benda tu wujud. Jadi sihir ini adalah ilmu yang praktikal, tatbiqi. Iaitu ilmu yang memiliki beberapa disiplin yang terkait tentang prinsip, aturan dan dasar yang kemuncaknya adalah membawa kepada kekufuran kepada Allah, dan pada masa yang sama diiringi dengan penghinaan terhadap ayat-ayat Allah. Jadi daripada ayat ini ada 5 perkara yang ditarik kesimpulan tentang sihir. Apa dia? Yang pertama, iaitu sihir ini dia adalah satu ilmu, maka dia memiliki 5 prinsip, iaitu ada guru, ada yang mengajar. Maknanya ada tok guru yang mengajar. Ada syekh. Syekh apa ni? Syekh ilmu sihir. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tentang kisah anak kecil Ashabul Ukhdud yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang panjang, riwayat Imam Muslim. Iaitu kisah satu raja di satu zaman, dia memiliki seorang tukang sihir istana. Itu kan yang ditokohkan. Jadi di dalam masyarakat ni ada tokoh-tokoh yang ditokohkan, yang dijadikan rujukan dalam disiplin tertentu. Tukang sihir, kalau di kalangan masyarakat Melayu, tok bomoh, tok bawang, tok dukun. Bomoh raja. Ada dalam istana raja dipanggil bomoh dia raja. Kemudian tok imam, tok ustaz. Tu. Kemudian ketua kampung, tok bulu. Kemudian kalau wanitanya tok bidan. Kemudian ada satu lagi, tukang urut. Ini dalam strata hierarki masyarakat Melayu di kampung-kampung di zaman dulu, inilah dia orang-orang yang memainkan peranan yang sangat penting, mengikut spesialisasi masing-masing. Tu. Kemudian satu lagi adalah siapa? Iaitu guru silat. Itu juga tokoh-tokoh dia yang ada dalam strata masyarakat Melayu tradisional dulu. Sekarang taklah, dah berubah. Tapi di kampung-kampung masih kental elemen ini, masih kuat. Dia berakar kuat. Jadi ini bukan perkara baru. Memang setiap bangsa, setiap kaum, setiap lokaliti, di pelbagai tempat sama, stratanya lebih kurang seperti itu. Orang-orang yang ditokohkan. Jadi kisah itu, tukang sihir itu dah tua, dia perlu pengganti untuk mewarisi ilmunya. Ada kisah seterusnya boleh dibaca di situ. Jadi daripada ayat ini tentang sihir, disiplin ilmu sihir ni dia mesti ada guru. Yang kedua mesti ada murid. Guru muallim, murid adalah muta'allim. Mesti ada murid. Sebab ilmu ini dia mesti dipelajari, dia bukan diwarisi. Ilmu kena belajar. Bila mati tok guru, kalau tak diturunkan ilmu, maka matilah ilmu itu. Ilmu apa pun, termasuk ilmu yang terkait tentang agama. Ketika mati seorang syekh, maka dunia seolah-olah gelap. Kenapa? Ilmu diangkat bersama dengannya. Maka rugilah orang-orang yang tidak mengambil manfaat ilmu daripada keberadaan syekh itu, rahimahullah. Yang ketiga adalah ilmu sihir itu ada muatannya, ada kontennya, ada silibusnya. Tu mesti.
Ya, silibus dia. Dia nak belajar ilmu sihir. Contoh nak belajar bagaimana nak menyantau seseorang. Ya, ada ya, kandungannya, ilmunya itu. Ya, ada silibus, ada buku dia. Yang keempat, belajar sihir itu tentu dengan satu tujuan. Ada tujuan. What is the purpose? What are their purpose? Belajar sihir itu mesti ada tujuan. Seperti mana ayat ni, tujuan dia untuk apa? Contoh dalam ayat ni, untuk mencerai-beraikan di antara suami dan isteri. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Guru tadi di mana ayat? Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ya. Guru di sini siapa ni ayat ni? Syaitan, tu kepala dia. Ya. Tu. Kemudian tujuan mempelajari tadi. Dan yang kelima adalah hasil yang akan diperolehi oleh orang yang mempelajari ni. Apa dia dapat? Apa dia dapat? Iaitu dia dapat kemahiran ilmu sihir. Maka dia akan pergunakan, ya, sama ada tujuannya untuk keburukan atau kebaikan. Tetapi walaupun tujuannya kebaikan, tapi dia telah terjatuh dalam perbuatan keburukan. Iaitu apa? Dia taat bukan kepada Allah, tapi taat kepada syaitan. Itu dia daripada ayat ini. Jadi ilmu sihir itu tak terhitung banyak cabang-cabangnya. Ya, seperti ya, ilmu perbintangan, ilmu at-tanjim, ilmu perbintangan. Sebab tu sebelum ni ada ya perkara yang menyebabkan seorang itu syirik, mengaitkan turunnya hujan dengan bintang-bintang. Ataupun bintang itu melihat nasib, menenung nasib masa depan. Ya, ilmu huruf. Huruf-huruf. Ini gerakan batiniah ni sangat akrab dengan huruf-huruf. Ya, setiap huruf itu ada maksud zahir dan batin. Ya. Kemudian huruf-huruf itu juga disusun. Huruf-huruf itu dinilai dengan angka-angka matematik. Ilmu awfaq, itu bentuk-bentuk yang tertentu, simbol-simbol. Ya, bentuk kotak, bentuk tiga segi. Ya, macam-macam bentuk lah, hexagon, macam-macam. Ya. Kemudian ilmu azimat. Azimat ni macam-macam lah, pelbagai jenis. Setiap bangsa memiliki azimat yang pelbagai. Jadi semuanya ilmu-ilmu ini, ya, ini adalah termasuk dalam silibus ilmu sihir. Ya. Baik. Jadi makin banyak kemahiran dia, makin kuatlah, makin hebatlah sihir dia ini. Jadi sebab itu sihir itu adalah ilmu yang sangat membinasakan, ilmu yang sangat berbahaya. Baik. Kerana ia bersangkutan dengan gurunya adalah syaitan, murid-muridnya adalah pengikut syaitan. Tak kira dia daripada orang kafir, sudah pasti. Dia di kalangan orang-orang Islam juga terlibat dengan sihir. Maka mereka sama-sama menjadi kafir. Fadilatul Syekh rahimahullah juga menjelaskan. Firman Allah Ta'ala, ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada bagi mereka hasil yang baik di akhirat. Yakni mereka, para tukang sihir itu, tidak akan mendapat pahala apa pun di akhirat kelak. Yang terbatal dah keislaman, murtad. Adapun orang mukmin niscaya mendapat bahagiannya di akhirat kelak, baik iaitu langsung masuk syurga atau tanpa hisab, ataupun ia diazab terlebih dahulu sesuai kadar dosanya, kemudian dimasuk dalam syurga. Ya, beda aja. Ya. Padahal tidak ada seorang pun yang merugi di akhirat kelak, tidak mendapat apa pun selain orang kafir. Orang kafir ni memang ya kafir yang memang asli, dan juga kafir yang asalnya Islam, murtad. Sebabkan perbuatan-perbuatan salah satunya melalui sihir. Ya. Kalau seorang muslim itu terjatuh dalam sihir, dia murtad. Walaupun dia solat, dia puasa, dia dan berbagai lagi. Jadi akhirat, kalau dia mati dalam keadaan tak bertaubat daripada sihirnya itu, maka dia kekal dalam neraka. Adapun orang mukmin nescaya mendapat bahagiannya di akhirat kelak. Hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Baik. Baik itu langsung masuk syurga tanpa hisab, ataupun ia diazab terlebih dahulu sesuai kadar dosanya, kemudian dimasukkan dalam syurga. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah yang sejati. Orang mukmin, ya, di negeri akhirat mereka akan ya mendapat balasan dari dua sisi, bergantung pada amal mereka ketika mereka hidup di dunia, dengan syarat tak terbatal keislaman mereka, tetap di atas tauhid. Ya, yang pertama, berat timbangan amal solehnya, masuk syurga. Ya, yang kedua, berat amal dosanya, maksiat, maka masuk neraka. Jadi ini semuanya atas kehendak Allah Ta'ala.
Tapi dia masuk tidak kekal untuk tempoh tertentu, kemudian dia akan dikeluarkan masuk dalam syurga. Tapi hakikatnya seluruhnya orang-orang yang beriman, mereka akhirnya akan tetap dapat masuk syurga dan kekal di dalamnya. Mereka masuk neraka tapi tak kekal, dikeluarkan. Akan tetapi orang-orang kafir sedikit pun tidak akan mendapatkan hasil yang baik di akhirat kelak. Walhasil, ya, praktik sihir termasuk di antara dosa-dosa besar dan dapat menyeret kepada kekufuran. Baik, seterusnya sihir adalah perbuatan yang membinasakan. Ya, memang membinasakan pada diri pelaku itu dan juga ya kepada orang yang disihir. Dua-duanya binasa. Telah diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Qalu, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Kata Nabi SAW, jauhilah kamu 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara ni sangat membinasakan. Fatality. Ya, very fatal. Disastrous. Lalu para sahabat Nabi SAW bertanya, ya, wa ma hunna? 7 perkara tu apa ya Rasulullah? Qala, lalu kata Nabi SAW, asyirku billah. Ini ranking nombor 1. Selama-lamanya tak dapat digeser, iaitu melakukan kesyirikan pada Allah. Ya, dalam bentuk apa pun, ya, sekecil apa pun, dan tinjau dari sisi ucapan, perbuatan dan tindakan. So itu wajib kita mempelajari tentang apa sajakah perkara-perkara yang dikategorikan sebagai syirkun akbar dan syirkun asghar atau syirkun jali atau khafi. Wajib tahu. Wajib bagi sekalian mukallaf. Sebab apa? Takut jatuh. Agar dia selamat daripada terjatuh ke dalamnya. Ya. Kalau dia tak tahu, potensi kebarangkalian dia jatuh memang tinggi. More than 50%. Dia bukan 50-50 lagi dah. Ya, sebab orang jahil pasti akan terjatuh dalam kejahilannya itu. Sebab tak tahu. Ya, kita selalu bagi perumpamaan. Ya, apa perumpamaan? Seperti orang yang membawa kenderaan di atas jalan raya. Dia pandai bawa kenderaan, tapi dia tak pernah belajar tentang undang-undang jalan raya. Ada potensi tak dia melakukan pelanggaran? Pasti. Dia tak tahu simbol-simbol yang ada di jalan tu. Double lane tu apa maksud? Zebra crossing tu, line kuning yang melintang jalan tu apa? Ya, tanda pangkah. Ya, signage. Ya, tanda nombor 110 km, 60 km dan pelbagai lagi. Ya, dia pasti akan melanggarnya sebab dia tak tahu. Maka dalam urusan dunia still okey. Dia cuma bayar saman aja, settle. Tapi ni, ya, bukan di dunia nak bayar samannya, nanti di negeri akhirat. Lalu kata Nabi SAW yang pertama, asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, wasihru. Tengok, sihir duduk nombor 2. Sebab sihir adalah cabang daripada kesyirikan. Betul kan? Pokok dia adalah syirik. Tu furuk dia. Ya, usul dia kat syirik tu. Furuk dia salah satunya adalah sihir. Kemudian yang kedua adalah waqatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama. Membunuh tanpa hak. Ya, kerana nyawa itu adalah milik Allah, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Itu pun yang melakukannya siapa? Pemerintah. Menegakkan hukum rejam umpamanya bagi orang yang telah berkahwin, melakukan zina, orang yang murtad. Ya, dan orang yang membunuh orang lain tanpa hak. Ini di antara bentuk yang diizinkan dalam syariat yang wajib ditegakkan oleh para pemerintah. Dia melaksanakan syariat Allah. Yang keempat adalah wa aklur riba. Makan riba. Ada bunga, ada tambahan. Kemudian yang kelima, wa tawalli yaumaz zahfi. Belut dalam peperangan. Cabut lari. Ya. Belut melarikan diri daripada peperangan. Tengah perang-perang lari, atau dalam perjalanan undur diri, tak nak ikut tanpa sebab yang munasabah. Atau dalam peperangan belut berada di pihak musuh. Kemudian yang ketujuh,
Wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh zina terhadap para wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa padahal ia tidak tahu menahu tentangnya. Tuduh orang lain berbuat dosa, berzina. Ya, dan dosa zina merupakan menuduh orang berzina merupakan salah satu penyebab seseorang itu muflis di negeri akhirat. Kerana ia tuduhan yang sangat keji, menjatuh harga diri seseorang dan menimbulkan fitnah, mendatangkan satu persepsi buruk terhadap orang tersebut. Jatuh dia, air mukanya dah menyebabkan si orang yang dituduh itu apa? Berada dalam keadaan malu, tertekan, depresi. Yang kalau tak terkawal, tak terkontrol akan boleh menyebabkan pelakunya suicide. Betul kan? Bunuh diri. Ada berlaku tak? Ada. Itu jangan sekali-kali melakukan apa saja bentuk dosa. Ya, khususnya dosa-dosa besar, tak kira apa dia. Jadi sihir adalah termasuk dosa yang sangat besar. Kerana ia membinasakan bukan saja orang yang disihir, pelaku sihir. Betul kan? Orang yang kena sihir cuma menanggung akibatnya di dunia ketika dia hidup. Tapi di negeri akhirat dia sabar, maka Allah bagi dia syurga. Tapi pelaku sihir di dunia pun dia dah membinasakan dirinya sendiri. Kenapa? Susah payah dia belajar ilmu sihir. Ikut aturan yang tak masuk akal, menyusahkan diri. Dan dia ada rutin-rutin dia yang perlu dia buat, ritual-ritual dia setelah dia menguasai ilmu sihir. Ada syarat dia telah diikat perjanjian dengan syaitan setiap bulan. Atau hari tertentu dia kena buat ritual-ritual tertentu, menyembah, memuja syaitan. Dengan pelbagai cara. Dan orang-orang yang mengamalkan sihir ini hidupnya sentiasa sulit, susah, payah. Wajah tukar-tukar sihir ini, ya Allah, gelap gelemat. Tiada pancaran iman kerana kafir. Kemudian hidupnya sentiasa berada dalam keadaan tidak aman, tidak tenang, sempit, keluh kesah, susah, walaupun mereka senang. Kerana Allah telah tarik keberkahan dalam kehidupan mereka. Kenapa mereka dipandu oleh kegelapan, kesyirikan. Dan mereka tentunya makin jauh daripada Allah Ta'ala. Sebab itu hidup mereka di dunia sudah menghadapi siksaan yang sangat dahsyat. Apatah lagi siksaan yang sedang menunggu mereka untuk dibakar selama-lamanya di dalam api neraka. Waliyazubillah. Di dunia nampak mereka itu hebat, berjaya, dijadikan rujukan oleh manusia. Tapi keberkatan sudah tiada. Kaya macam mana pun hidup mereka sulit, susah, payah. Sehingga anak beranak mereka pun berada dalam adat terpalit sama. Itu bahaya je tukar sihir. Kemudian nak mati nanti lagi sulit, lagi payah. Sebagaimana yang kita lihat orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang tertentu, yang bukan daripada aturan syariat. Waktu nak mati tu, ya Allah, sakit macam-macam sakit. Pergi jumpa doktor, doktor kata tak sakit. Malam tak boleh tidur, sakit perut, macam-macam sakit dia. Makan ubat apa pun tetap sakit. Dan mendapat siksaan. Cuba lihat orang-orang yang mengamalkan ilmu-ilmu perbomohan, perdukunan, ataupun bacaan mentera-mentera tertentu. Kecuali mereka bertaubat kepada Allah sedikit demi sedikit, maka Allah akan angkat kesulitan mereka itu. Jadi jangan sekali-kali menghampiri apa saja ilmu yang ada persyarikatan dengan syaitan, yang mana telah meletakkan syarat-syarat tertentu untuk ditunaikan. Baik, hukum melakukan sihir. Hukum melakukan sihir. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, hukum melakukan sihir ada dua tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, jatuh kepada perbuatan syirik, iaitu sihir dalam bentuk pertama yang telah dinyatakan tadi, yang menjadikan syaitan-syaitan sebagai perantara sihirnya. Para tukang sihir tersebut menyembah dan bertakarub, mendekatkan diri pada syaitan-syaitan agar dapat mengalahkan orang yang hendak disihir. Jadi menyembah, taat pada syaitan dan menghina agama. Itu rukun. Rukun nak belajar sihir ni, nak diterima sebagai murid, mesti buat dua perkara ni. Kalau tak buat dua perkara ni, tak layak, tak diterima.
Ya, dan kita sebut tadi, jatuhnya hukum ini bukan hanya kepada yang melakukan sihir. Ya, yang belajar, mengajar, mengamal, meredai, mempromosi, ya, dan pelbagai lagi, semua jatuh. Kedua, jatuh pada pelanggaran dan kejahatan, iaitu sihir dalam bentuk kedua di atas yang menjadikan ramuan-ramuan dan mentera-mentera sebagai perantara sihirnya. Ya. Tadi kan kita ada 2 sihir yang disebut, yang menggunakan buhul dan jampi-jampi, dan juga mentera-mentera dan ramuan. Pengaruh tubuh, akal, kehendak. Baik. Apakah setiap orang yang melakukan praktik sihir adalah kafir? Ya, soalan. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, siapa saja yang menjadikan syaitan-syaitan sebagai perantara bagi sihirnya, maka ia kafir. Sebab tidaklah ia melakukannya, melainkan ia pasti berbuat kesyirikan secara umum. Allah Ta'ala berfirman, ya, merujuk pada surah yang sama, iaitu surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 102 yang telah kita bacakan tadi. Ya, wattaba'u ma tatlu syayatin wa mulki Sulaiman ila akhir ayat. Ya, di situ kesimpulannya adalah, yaitu, ya, disebut Nabi Sulaiman AS tidak kafir, tapi syaitan itu yang kafir. Nampak? Kerana syaitan itu mengajar sihir pada manusia. Baik, sedangkan orang yang melancarkan sihirnya melalui mentera-mentera, ramuan-ramuan dan semacamnya, maka ia tidak kafir, akan tapi ia telah durhaka, iaitu berbuat maksiat dan melakukan pelanggaran. Beliau rahimahullah juga berkata, meskipun tidak menggunakan syaitan-syaitan sebagai perantara, sihir merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Ada orang dia tak menggunakan syaitan, ya, dia cuma baca mentera je, jampi-jampi. Tu. Ya. Dia tak kaitkan perbuatan dia dengan memohon bantuan pada syaitan. Ini yang kedua. Maka dia tidak kafir, tapi dia berada pada dosa yang besar. Kerana membaca mentera-mentera dan ramuan-ramuan yang tujuannya untuk mendatangkan keburukan, kecelakaan. Ya. Meskipun tidak menggunakan syaitan sebagai perantara, sihir merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Sebab sihir adalah sebesar-besar tindak pidana atas manusia, tindak kejahatan. Sihir dapat merosak seseorang dalam urusan agama dan dunianya sekaligus. Membuatnya linglung sampai seperti binatang ternak, bodoh, ya, hilang akal, tak waras. Ya, bahkan lebih buruk lagi keadaannya. Itu akibat daripada sihir. Dosanya besarnya di situ, sebab mengakibatkan keburukan, mudarat pada orang lain. Ya, dan kita tengok sihir kan, sebab perkataan yang memberikan seorang itu terkasima, itu juga dinamakan sihir. Hypnosis through words juga nama sihir. Sebab tu Nabi SAW dituduh dengan sebagai apa? Ahli sihir. Sebab perkataan-perkataan Nabi SAW itu menyebabkan manusia terkasima, tertarik, terpegun, terpesona, kemudian menerima. Tapi itu sihir apa tu? Bahasa, istilah bahasa. Bukan sihir yang hakiki. Ya, itu adalah kalam Allah. Ya, sebagaimana orator-orator, ahli politikus tu, dia duduk berceramah. Ya, sehingga menggugah, membakar emosi manusia, sehingga manusia pun, ya, terpengaruh dengan ucapan-ucapan mereka. Ya, tanpa mengambil kira benar atau batil apa yang mereka ucapkan. Tapi pandainya mereka menyusun kata, intonasi dengan ekspresi tubuh badan tu, sehingga manusia-manusia pun terjatuh kepada ucapan-ucapannya yang menyihir itu. Ya. Baik. Beliau rahimahullah juga menambahkan, di antara sihir ada yang tidak terjadi melainkan harus berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, iaitu melalui perantara syaitan-syaitan daripada bangsa jin. Padahal syaitan-syaitan itu tidaklah melayani satu manusia pun melainkan untuk kepentingannya. Dan telah diketahui bahawa, ya, bersama bahawasanya kepentingan syaitan adalah memperdaya manusia agar mereka terjerumus kepada perbuatan syirik dan maksiat. Dan bagaimana kita tahu, syaitan membentangkan 7 strategi, 7 jalan untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah, ya, tauhid. Jalan paling utama nombor 1 apa? Menerusi pintu kesyirikan. Sebab dia nak apa? Nak meramaikan ahli neraka, yang dia itulah adalah ketuanya. Ya, jadi syaitan ini akan menyeru manusia ke neraka. Orang kafir ke neraka, orang yang beriman nak dimurtadkannya. Jadi dengan berbagai jalan agar terbatal keislaman. Salah satunya melalui sihir. Itu strategi nombor 1. Iaitu menjadikan seseorang itu
kafir dan kekal di atas kekafiran sampai mati. Nombor 2, iaitu menerusi apa? Menerusi jalan kebid'ahan. Kerana kebid'ahan merupakan keberanian seseorang dalam mengambil hak Allah Ta'ala dalam mensyariatkan agama, ajaran agama. Dan pelaku kebid'ahan juga dihumban dalam neraka. Tu. Ya, bagaimana sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah itu tak ada satu pun yang tak sesat, semua sesat. Dan kesesatan itu tempatnya di mana? Di neraka. Diancam tu, diancam. Jadi jangan jatuh dalam kebid'ahan. Sebab ia menunjukkan keberanian seorang hamba mengambil autoriti Allah Ta'ala dan Rasul SAW. Dia bukan perkara kecil ni, perkara besar. Kerana agama telah sempurna. Yang ketiga, syaitan akan masuk melalui dosa besar selain daripada dua itu. Ya, semisal perzinaan, riba, membunuh orang lain, tak solat, tak berpuasa, dan berbagai pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah Allah yang wajib dilaksanakan, sama ada dengan berbuat atau meninggalkan. Tu. Jadi yang ketiga baru datang dosa-dosa besar. Yang keempat, iaitu melaksanakan sesuatu yang tak utama berbanding yang utama. Disibukkan dengan benda yang tak utama. Benda utama banyak ditinggalkan. Ya, buat benda-benda yang tak utama. Kemudian kelima, disibukkan dengan perkara-perkara mubah. Melampau dalam perkara yang mubah. Seperti tentang urusan kehidupan. Betul kan? Dah cukup dah kenderaan, ya, beli lagi kenderaan lain. Pakaian dah banyak, beli lagi. Yang membazir dan berbagai lagi. Cukup tak dulu. Baik, sekarang kita masuk pada perbahasan hukum menerima bantuan jin. Banyak lagi. Hukum menerima bantuan jin. Jadi kita berhenti di sini. Ya, maknanya ada 3 siri perbahasan tentang sihir ini. Ya, sebab ya di samping apa yang dijelas oleh Syekh rahimahullah, kita datangkan faedah-faedah tambahan daripada kitab-kitab yang lain, ya, untuk meluaskan cakrawala kita berkaitan dengan sihir. Jadi sihir ini adalah satu perkara yang hendaknya diketahui, dan yang paling utama jangan terjatuh ke dalamnya. Dan jangan sekali-kali berjumpa dengan tukang sihir. Yang semisal dengan tukang sihir ini siapa adalah istilah kita. Tempat kita tak panggil lah tukang sihir, kita panggil tok bomo, tok dukun. Yang mengikat perjanjian dengan ilmu-ilmunya itu menghasilkan perkara-perkara yang mencari adat. Pelik-pelik. Ya. Ajaib perbuatannya tu. Doktor menerusi kaedah, ya, sebab musabab yang termasuk dalam tatanan syariat, sama ada daripada syar'i ataupun kauni. Ya, tak dapat berbuat, dia boleh. Ya, contoh apa? Seperti orang yang patah tangannya. Datang pada dia sapu saja, terus hidup. Dia kan mencari adat. Dan diulang berkali-kali. Itu bukan karamah. Karamah dia tak boleh ulang berkali-kali. Ya. Itu adalah perkara yang terkait tentang sihir. Dan pelbagai lagi banyak bentuk praktik-praktik. Di antara sihir tu yang selalu kita nampak di dalam masyarakat, magic tu. Orang buat magic silap mata. Ada yang memang purely sihir. Ada yang purely sihir dalam bentuk apa? Technical aspect. Sihir juga nama dia. Tapi itu sihir dalam bentuk trik, menyihir mata. Melihat. Itu sihir khayali, bukan ori. Contoh, buat magic kan? Pegang tak ni? Pegang, lepas jatuh. Pegang, lepas jatuh. Ya, ambil tangan letak tangan, jatuh. Ya, pegang, atraksi tukang apa? Silap mata. Pegang, lepas. Ya, pegang, lepas. Lepas tak jatuh. Tengok ni. Sama tak? Tak jatuh. Hebat ni. Bukan hebat. Itu sihir mata, khayali. Ya. Ada teknik dia menyebabkan tak jatuh. Tengok di belakang. Ada jari letak sini. Itu bukan sihir. Ya, sihir yang guna mentera jampi tak. Ini trik. Ya. Tapi ini juga boleh membawa kepada kepercayaan tertentu. Hebat tukang magic ni. Tukang magic apa? Ahli silap mata. Hebat. Ya. Memang mereka buat perkara-perkara yang ada elemen technical aspect. Tetapi itu semua juga dilarang. Sebab apa?
Sebab kata akan membawa pada kesyirikan. Bila menyebut orang itu hebat, ya, dan pelbagai lagi. Dan itu adalah perkara yang larut, sia-sia waktu, perkara yang tidak bermanfaat. Tapi di zaman sekarang, Masya Allah, berluasa alis nak mata itu. Pun sebenarnya kalau para ulama ilmu itu pun dilarang, walaupun untuk hiburan. Sebab apa? Hiburan yang melandaikan, bahkan boleh membawa pada takjub dan sebagainya, dan memiliki etikad-etikad tertentu. Baik, jadi kita berhenti di sini. Ya, hukum menerima bantuan jin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.